Okey, kita tengok dulu modul kecemerlangan ni iaitu periksa pertengahan tahun kamu lah ya, ketah 2. Okey, kita tengok struktur je lah ini ya. Okey, bahagian A kita ada 20 markah ya. Jadi kita tengok soalan dia. Yang pertama, jadi rajah ni menunjukkan eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji ketahanan kakisan bagi alloy. Jadi soalan bahagian A ni kelas 20 markah ni sangat senang untuk kamu skor ya. Janji kamu jawab dan kamu tahu macam mana cara nak jawab. Sebab tu penting ya tengok perbincangan ya, perbincangan yang kita buat ya. Jangan miss lah ya, sebab bahagian A ni kamu tak baca pun kamu boleh jawab sebab semua maklumat dah ada, sebab dia soalan eksperimen, mengeksperimen. Sama ada kamu pernah buat eksperimen ataupun tidak, itu pun tak ada masalah ya. Janji kamu tahu teknik nak jawab dia. Jadi soalan dia akan bagi maklumat dan daripada tajuk tu pun kita dah tahu tentang apa. Dan daripada tajuk juga ya, kita boleh tahu pemboleh ubah ya, pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Ya, cuma yang malah ialah kena fikir sedikit kalau tak ada. Kalau ada, biasanya ada juga ya. Jadi tengok soalan apa dia bagi. Nampak soalan kata eksperimen tentang mengkaji ketahanan kakisan bagi alloy. Okey. Jadi mengkaji kakisan bagi alloy ni mengkaji ketahanan kakisan bagi alloy ni adalah tentang eksperimen kakisan bagi alloy lah ya. Nampak kakisan bagi alloy itu ada kaitan dengan pemboleh ubah kelas. Pemboleh ubah kamu tengok dekat tajuk, kamu tengok dekat jadual, tengok dekat gambar. Semua ada ya. Kalau ada graf, dekat graf pun ada. Manipulasi dan bergerak balas ya. Jadi di sini kita nak tengok alloy itulah ya. Alloy dengan bahan yang bukan alloy ya, dia tahan tak dengan kakisan. Kakisan apa? Karat, pengaratan ya. Jadi apa tadi? Okey, alloy dengan bukan alloy ya. Jadi alloy dengan bukan alloy itulah pemboleh ubah manipulasi ya. Dan yang kita kaji ketahanan kakisan itulah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu hasil daripada eksperimen ya. Tengok gambar bagi paku besi, paku keluli. Salah satu mesti alloy. Alloy dah tentu kamu kena tahulah, alloy salah satu dia ialah keluli. Keluli ni bahan campuran lah, besi dengan bahan lain, karbon dan ada persen-persen lain lah. Paku besi ni adalah logam tulen ya. Tengok pula dekat jadual tulis paku ya. Paku ya. Tapi kalau kamu tulis paku saja salah ya. Jadi sebenarnya jenis paku ya untuk pemboleh ubah manipulasi lah, iaitu paku keluli, paku besi. Okey, kalau tak nak jawab je paku keluli dan paku besi. Dua tu tak jawab salah satu untuk pemboleh ubah manipulasi. Okey, ataupun jenis paku ya. Ataupun alloy dan bukan alloy ya. Nampak sebab soalan tentang alloy ya. Okey, pemboleh ubah bergerak balas, bahasa Kuala yang kedua ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Tapi tak boleh tulis pemerhatian. Ini adalah dalam eksperimen kita boleh buat lah ya. Sebenarnya pemboleh ubah bergerak balas kena benda yang kita tengok ataupun kita ukur dalam eksperimen. Di sini ketahanan kakisan lah ya. Nampak tak dia masuk dalam air. Kita tahu paku akan berkarat ya, dia tak tahan dia mudah berkarat ya, paku besi ni. Cikgu cerita dulu eksperimen ni supaya kamu tahu dan kamu nampak. Jangan tinggal bahagian A 20 markah ni. Semua orang boleh jawab dan semua orang boleh skor ya. Janji kamu boleh tahu macam mana teknik menjawab dia. Jadi cikgu akan ulang-ulang selalu. Kita dah peringkat ulang kaji ni. Sama ada kita berjumpa ataupun dalam online, tolonglah berdisiplin kelas ya. Kalau bersemuka tak ada masalah online ni. Ya, kamu nak periksa ya, jangan ikut orang ya. Ikut orang tak ke manalah kamunya ya. Okey, itu cikgu nak bagi idea bagaimana nak cari ya. Okey, pertama dia tanya nyatakan inference. Okey, inference ni janganlah ramai juga yang jawab ya. Untuk mengkaji, benar untuk mengkaji ya. Untuk mengkaji ni kelas, dalam soalan ni, itu untuk kita jawab bukan soalan, itu dalam laporan ataupun soalan nombor 11, soalan wajib ya. Untuk mengkaji tu kita tulis untuk tujuan eksperimen. Baru boleh ada perkataan untuk mengkaji antara pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas. Janganlah jawab dalam exam. Ada lagi yang jawab dalam exam ya. Bubuh dalam hipotesis lah, bubuh dalam inference lah ya. Tak boleh. Bubuh perkataan untuk mengkaji tu cikgu terus pangkah. Ya, maknanya kamu tak faham lagi macam cara nak menjawab.
Untuk mengkaji ni kelas khas untuk tulis tujuan. Kat mana kita tulis? Kalau dalam exam, kamu tulis sekali je dekat soalan, hari ni tak jumpalah dekat soalan esei, soalan wajib jawab, soalan nombor 11. Dulu nombor 10 KBSM, sekarang ni ditukar nombor 11 sebab soalan struktur bahagian B tu dah bertambah. Daripada 5 jadi 6. Sebab tu nombor 10 jadi soalan struktur. Nombor 11 tu jadi soalan esei. Tu cikgu kadang terkeliru sikit sebab cikgu dah biasa nombor 10 tu soalan esei. Tapi tak apa, cikgu boleh tune benda tu. Jadi sekarang nombor 11 tu yang wajib. Di situ je kamu tulis untuk mengkaji bagi ruangan tujuan. Dan satu lagi kamu akan tulis masa bila? Masa kamu buat laporan amali. Laporan PK. PK kena buat ni Nanti cikgu bagi Laporan amali, laporan PK ada tujuan. Itulah untuk mengkaji. Untuk mengkaji hubungan di antara pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Pemboleh manipulasi dan bergerak balas tu kena tulis lah apa dia yang kita nak tulis pemboleh ubah yang ada. Tolong jangan buat lagi. Tapi berapa orang yang ada hari ni? Kamu mulalah tak ingat. Betul tak tengok video cikgu Jadi tolong tengok kelas. Cikgu dah buat video bersangka mata ni pukul berapa cikgu tidur malam tadi untuk siapkan slide kamu. Kamu tidur sedap, tak masuk kelas Cikgu bangun pagi tetap macam biasa, tidur lewat Bayangkanlah tengok di usia cikgu ni Bukan kamu muda lagi So kalau sihat, tak ada apa-apa masalah, tolonglah berdisiplin. Kalau sakit ada masalah, info kat cikgu. Kita boleh consider macam tadi nak pergi wasing, tak ada masalah lah Kita boleh faham. Okey, inference ni macam nak jawab. Inference ni kelas sebab apa yang berlaku. Sebab dia ikut mendengar bawah kamu. Inference selalu ingat sebab Okey, kenapa keluli tu dia tahan karat? Okey. Kenapa paku besi tu tak tahan karat? Inference tu sebab kepada pemerhatian dalam eksperimen Okey, aku nak jawab ni contoh dia lah. Banyak boleh jawab Paku keluli tidak berubah kerana tahan karat. 1. Paku keluli tidak berubah kerana tahan kakisan. Nampak cikgu buat slash jawapan dia Paku keluli tidak berubah kerana dah habis ayat tu, okey. Ataupun ayat seterusnya yang cikgu buat slash 2 ni, paku keluli tahan karat, tahan kakisan. Okey, jawapan lain lagi. Pepejar perang terhasil pada paku besi kerana tidak tahan karat. Mana dia ambil? Dia ambil pada pemerhatian. Boleh. Tak ada idea sangat nak ambil kat pemerhatian. Boleh sebab pemerhatian ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas adalah hasil eksperimen kelas. Boleh jawab. Banyak cara nak jawab Pepejar perang terhasil pada paku besi kerana tidak tahan karat. Kerana itulah yang dikaitkan dengan inference. Inference ni ramalan eksperimen tu. Kenapa eksperimen tu? Contoh paku besi, dia tak tahan karat. Dia jadi pepejar perang sebab dia tak tahan karat. Itu dia orang kata sebab tu. Ramalan bersebab lah. Ramalan yang berdasarkan eksperimen. Bukan ramalan suka-suka hati kita, tidaklah. Walaupun dipanggil ramalan. Apa lagi? Pepejar perang terhasil pada paku besi kerana tidak tahan kakisan. Bila cikgu buat slash tu maknanya diterima jawapan lain. Pepejar perang terhasil pada paku besi kerana paku besi berkarat. Nampak banyak ayat cikgu sebut. Maknanya nak bagi idea kat kamu, banyak jawapan diterima. Kerana apa? Kerana tak tahan karat. Kerana tahan karat. Keluli tahan karat. Paku besi tak tahan karat. So banyak jawapan boleh terima. Jadi kalau kamu jawab kod mana pun ada dia punya sebab yang betul, cikgu terima. Ayat kamu ke depan ke belakang ke tak ada masalah sebab kita bukan bahasa Melayu nak tengok tata bahasa kita nak tengok isi. Okey, tapi janganlah ayat tu belik-belik bersastra sangat, peninglah pula cikgu nak cari jawapan. Satu markah ni ayat simple-simple je kelas sebenarnya. Tak perlu panjang berjela, tak perlu nak bersastra-sastra kat sini, tak perlu nak berpantun bermadah, tak perlu Kita nak isi sahaja. Jadi banyak diterima daripada soalan ni. Okey? Jadi secara amnya takkan kamu tak tahu paku besi tak tahan karat. Takkan kamu tak tahu keluli tahan karat. Keluli kan stainless steel. Banyak orang buat periuk. Kalau orang buat pagar stainless steel memang mahal dan tahan karat. Kalau besi, sekejap karat. Semua orang tahu benda-benda macam tu. Banyak dalam kehidupan kita. Faham kelas? Boleh Boleh cikgu. Okey, alhamdulillah Okey, kita tengok pula pemboleh ubah manipulasi. Tadi cikgu dah bagi idea dah. Dah tentulah jawapan dia. Jenis paku. Paku keluli dan paku besi. Mana-mana boleh tulis. Bila cikgu buat slash tu maksudnya jawapan tu diterima.
Okey? Jenis paku. Tapi jangan tulis paku je kelas. Paku saja salah. Dalam jadual saja ditulis paku kan. Sebenarnya jenis paku. Paku saja dia tak nampak apa yang nak diukur tu. Jadi mesti boleh ubah ni kelas benda yang boleh kita ukur. Jenis paku tu betul lah. Kalau sebut paku paku apa? Bilangan paku. Betul. Jisim paku. Tu baru dikaitkan dengan kuantiti. Sebenarnya kuantiti fizik lah. Kuantiti yang boleh diukur. Bukan belajar fizik saja sebenarnya sains ni dia semua adalah fizik, kimia, biologi dalam tu Jadi kalau cikgu kata kuantiti fizik maksudnya kuantiti boleh diukur jadi di sini kena betul. Sebut paku salah. Tak tahu sangat tulislah paku keluli, paku besi dia terima Okey, tu baru 2 soalan 2 markah. Okey, paku keluli adalah alloy. Nyatakan definisi secara pasti bagi alloy. Yang ni kamu susah sangat nak betul. Memang betul lah soalan ni dia ramai pelajar lambat sikit nak kuasai. Boleh kuasai sebenarnya cara jawab dia. Cara jawab di kelas, kamu kena jawab balik apa dia tanya. Dia tanya pasal alloy, kita jawab pasal alloy. Alloy ialah, mesti ayat dia mula gitu. Apa yang ditanya kita jawab apa yang ditanya dengan sambungan dia ialah. Okey, selepas itu apa? Selepas itu ialah pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen. Ni. Dalam eksperimen kita nampak apa? Kalau paku keluli tiada perubahan. Dia dah tulis dekat situ. Kalau paku besi, pepejar peran terhasil. Soalan tanya, alloy. Okay, alloy dalam eksperimen tiada perubahan. Mesti kamu masukkan benda tu. Tak boleh jawab berdasarkan teori dia. Okey? Alloy adalah campuran bahan ni sikit. Itu tak boleh. Walaupun itu masuk alloy. Betul. Tapi tak boleh jawab macam tu. Dia bukan nak kamu jawab berdasarkan konsep dia. Dia nak kamu jawab berdasarkan eksperimen tu. Sebenarnya key dia ialah pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen tu. Itu cara jawab. Cuma selepas ialah tu dia kena ada parameter. Parameter tu benda diukur lah. Keadaan, isi padu, macam tu. Itu semua benda yang kena masuk. Dia ada, cikgu tak ingat cikgu dah bagi belum, tapi tak apalah, cikgu bagilah. Senarai untuk jawab definisi pemboleh ubah gerak, definisi soalan definisi operasi ni kelas, dia ada senarai dia, parameter tu. Keadaan apa, dia adalah antaranya keadaan benda yang kita nak sambung sebelum boleh ubah gerak balas tu. Boleh ubah gerak balas tu dalam key dia dalam eksperimen lah. Okay, kat sini kita tahu alloy dia tiada perubahan. Jadi kita masuklah. Alloy ialah bahan yang tidak berubah apabila direndam dalam air. Nampak? Alloy kamu jawab. Alloy ialah. Ini mesti permulaan apa dia tanya. Okey, ni dikatakan parameter ni lah kelas bahan. Bahan. Ni antaranya ialah bahan. Okey, yang tidak berubah apabila direndam dalam air ni pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen. Nampak? Tiada perubahan. Okey, tambahlah sikit ayat dia dalam air sebab dia kita berbual dalam air kan. Okey, soalan ialah bahan yang tidak berubah apabila direndam dalam air. Tak perlu nak tiru orang. Dah faham cikgu cakap ni, memang boleh jawab. 8.5 dah kelas. Okey, sekejap je waktu. Okey, 1 markah. Okey. Jangan alah 1 markah je. Kalau dah 1 markah salah, habislah markah kamu Okey. Setakat ni dah kita dah sampai definisi operasi. Tu masuk definisi operasi kelas. Bagaimana dia dijalankan dalam eksperimen dan hasil dia. Dia khas untuk eksperimen, bukan konsep asas. Konsep asas tak macam ni, masuk dia alloy ni Okey, bulatkan yang boleh menggantikan paku keluli. Maknanya contoh alloy lain. Kat sini siapa alloy? Okey. Tentulah gansa. Okey, gansa ialah alloy lah, bahan logam yang dicampurkan supaya lebih cantik, lebih kuat, tahan kakisan Gansa untuk cantik lah Zinc dan plumbum logam tulis itu bukan alloy. Okey, 1 markah. Okey, soalan terakhir bahagian nombor 1 ni Pada pendapat anda, apakah objek dalam darjah 1.2 dibuat pada keluli? Keluli kan kita tahu dia kuat, tahan karat dan tentulah supaya dia tidak mudah berkarat, tahan kakisan, tahan karat. Kalau kamu kata kukuh, kuat, keras pun diterima. Sebab itulah tujuan buat jambatan kelas. Supaya tak mudah berkarat, supaya dia kuat, supaya dia kukuh, semua diterima. Ciri-ciri alloy. Jadi secara logiknya kalau kamu tak ingat pasal alloy pun kamu tahu untuk apa buat jambatan guna keluli, kenapa tak guna besi.
Tak larat lah jambatan yang harga berjuta-juta tu kejap nak ganti ya. Tak boleh lah kelas, kurang-kurang dia tahan 20 tahun ya. 20 tahun tu minimum, kalau boleh 100 tahun, kalau boleh lebih lagi, sepanjang hayat kita dah mati pun dia masih lagi kukuh. Sebaiknya begitulah bahan binaan, sebab bukan sikit ya. Buat jambatan ni berjuta, berbilion-bilion ya, bilion ke trilion ke, saya tak tahulah. Jambatan Pulau Pinang tu berapalah kos dia, sangat tinggi ya. Okey, satu markah. Semua total 5. Okey, itu satu soalan ya. Okey, kita pergi seterusnya soalan nombor 2. Okey, ini tentang eksperimen menentukan bagaimana jisim mempengaruhi inertia. Ini satu lagi, ada juga suka nak jawab ayat mempengaruhi ya. Tak ada jawapan dalam sains ada perkataan mempengaruhi. Dalam ayat boleh. Dalam sains inference pun tak boleh tulis mempengaruhi. Cuma dalam fizik je. Fizik tulis, sains tulis ya. Dia ada perkataan mempengaruhi untuk inference. Tapi untuk sains tidak diterima. Jadi cikgu cakap mudahnya, tak ada dalam sains jawapan yang ada perkataan mempengaruhi. Ini sekali lagi cikgu ingatkan. Sebab cikgu jumpa lagi yang jawab perkataan mempengaruhi. Ya, macam disebut, ni sebenarnya dikaitkan dengan hubungan. Ya, tolonglah kelas ya, bila ditanya hubungan awak jawab semakin-semakin je. Ya, ataupun jawab dia berkadar terus, berkadar sungsang. Janganlah kamu jawab mempengaruhi. Dalam sains tidak ada satu pun jawapan yang menggunakan perkataan mempengaruhi. Ini cikgu ingatkan kamu supaya jangan buat kesilapan lagi. Rugilah kamu ni calon-calon A ya, kelas A semua calon A. Semua orang boleh dapat A ke atas ya. Paling teruk pun A minus. Nampak? Bukannya B ya. A minus. Tolonglah target sains. Jangan target A minus, target A plus. Memang boleh dapat A plus. Ya, cuma kena tahu teknik je dan terus istiqomah belajar ya. Jadi bila cerita pasal inertia, faktor dia tak ada lain kelas. Bukan berat ya. Siapa tulis berat salah. Faktor dia ialah jisim ya. Jadi kita tahu ya, gambar rajah yang P ni tak ada, dia kosong. Yang Q ni dia ada pasir ya. Jadi dah tentu ya, yang ada muatan, yang ada jisim, dia lebih lama lah untuk dia berayun ya, dan kalau untuk berhenti pun dia ambil masa sebab dikaitkan dengan jisim. Jisim ni ya, faktor dia satu kelas tolong ingat, iaitu jisim. Semakin jisim pula inertia ya. Semakin bertambah jisim, semakin bertambahlah inertia. Dikaitkan dengan ayunan, yang ada jisim, yang besar jisim dia lambat untuk kita, dia lambat kita nak mula ayun dia ya. Dan bila dia berayun dia lambat untuk berhenti. Macam kamu dengan adik kamu letak atas buaian ya. Bila kita kaitkan kesukaran, kamu tu susah lah sikit nak tolak sebab besar ya. Jisim besar, adik kamu mudah. Dan kita nak ayun lama-lama ke lagi laju pun ya, adik kita lebih mudah. Ya, tapi dia cepatlah berhenti sebab dia kecil. Adik kita yang badan besar ya. Jadi kita tengok ke sini, P masa dia ialah 15 ya. Dan Q masa dia ialah 28. Jadi jelaslah Q ni dia lebih lama ambil masa. Kenapa? Dikaitkan dengan jisim besar, inertia besar. Nak faham lagi ya? Jisim besar, kita nak ayunkan dia tu sukar, nak berhentikan dia pun sukar. Macam itulah ya, kita kena pegang, setiap bulan kita jatuh kalau kawan kita tu besar ya. Badan kita besar, badan kak cikgu pun besar ya. Lambat nak berhenti, susah ya banding dengan budak kecil. Itu dikaitkan dengan jisim, jangan kaitkan dengan berat kelas ya. Salah ya kalau sebut inertia. Okay, nyatakan hipotesis dia ya. Hipotesis dia berdasarkan masanya lah kelas. Ya, jawab je lah, nampak. Ya, yang Q ni dia lebih lama. Maknanya semakin besar jisim, semakin lama lah masa untuk yang diambil badi untuk berhenti berayun ya. Daripada situ dapat idea dah. Ya, dia tentang soalan jisim dan inertia. Semakin bertambah jisim objek, semakin besarlah inertia dia. Satu. Semakin bertambah jisim objek, semakin lamalah masa yang diambil untuk berhenti berayun. Siapa tak tahu idea konsep dia, jawab berdasarkan eksperimen. Ambil boleh ubah bergerak balas, masa yang diambil untuk badi berhenti berayun ni kelas. Ya? Jadi itulah jawapan dia. Ya? Senang sangat. Siapa yang tak tahu konsep. Siapa yang tahu konsep dia boleh jawab pertama ya. Semakin bertambah jisim objek, semakin besar inertia. Inertia ni bukan susah sangat kelas. Kecenderungan sesuatu jasad ya untuk berubah ya. Dia ambil kecenderungan dia untuk berubah tu sukar ya. Maknanya kalau kita sedang dalam keadaan pegun, kita nak kekalkan pegun.
Kalau kita dalam keadaan bergerak, kita nak kekalkan bergerak. Sebab itu kalau kita naik bas, tiba-tiba bas mula laju, kita akan jatuh ke belakang. Kalau kita sedang berdiri, bas sedang berjalan, lepas tu dia break emergency, kita akan jatuh ke depan. Itulah inertia. Kecenderungan kita untuk kekal keadaan asal kita. Sama ada kita sedang bergerak ataupun kita dalam keadaan pegun. Itu inertia. Jadi bila kaitkan dengan ayunan, dia lambat untuk berhenti, dia ambil masa sebab jisim dia besar, inertia dia besar. Itu idea dia lah Boleh tak jawab, ramai dah boleh jawab soalan ni. Okey, inference sebab kenapalah dia jadi macam tu? Dikaitkan jisim lah kelas. Inertia meningkat apabila jisim meningkat. Kenapa inertia tu besar? Sebab jisim dia besar. Nampak dia berkait-kait. Benda tu berulang-ulang yang sama je. Okey. Jadi kenapa dia lama masa nak berhenti berhayal tu? Sebab jisim dia besar. Itulah sebab dia. Tak ada sebab lain Dikaitkan dengan eksperimen dia je lah. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dia apa kat sini? Kalau manipulasi, inilah body P yang Q ni. Tapi jangan tulis body P yang Q Kamu kena tulis yang ada muatan dan tiada muatan. Ataupun mudahnya jisim lah, jisim baldi. Pemboleh ubah bergerak balas ni lah masa yang dia ambil untuk berhenti berayun. Ataupun inertia dia. Jadi pemboleh ubah bergerak balas, masa yang dia ambil untuk body berhenti berayun. Ada dekat soalan kan. Okay, pemboleh ubah malar ni. Pemboleh ubah malar ni ramai tak tahu nak jawab. Pemboleh ubah malar ni kelas. Benda yang boleh diukur. Jangan tulis baldi je. Salah lah. Apa yang kat sini yang kita nampak, boleh kita nampak benda boleh diukur dan dia sama. Kalau kat sini, kalau kamu nampak ialah ni, tali ni kelas. Tali tu. Tali tu kita boleh sebut panjang tali. Ataupun awak tolak tu. Awak tolak dengan daya besar ke daya kecil. Dia panggil daya tolakan. Dia bukan sembarangan boleh tulis. Size baldi. Ramai yang tulis baldi je. Salah. Baldi tak ada parameter. Size baldi, kalau diterima, terimalah yang tu satu benda yang boleh argue, maknanya tak boleh diterima dan boleh tak diterima. Sebab baldi ni dia alat radas, dia mesti nak parameter macam tu. Panjang tali ni parameter lah, benda diukur. Daya tolakan, benda diukur. Kalau betul spesifik lah kelas, size baldi tak diterima. Dia macam tu. Sebab size baldi ni alat radas. Dia macam tu. Okey, nampak? Keluar lagi soalan. Definisi operasi bagi inertia. Okey? Definisi operasi. Lupa juga nak tanya. Pemboleh ubah manipulasi apa? Pemboleh ubah manipulasi kat sini tentulah jisim kelas. Jisim. Kalau tak tahu sangat jawab lah. Badi yang ada yang ada badi kosong dan badi yang ada muatan. Itu pun boleh terima jugalah. Bahasa mudah dia jisim. Jangan tulis berat. Berat salah sebab dia dah pemboleh ubah yang lain. Inertia dia bukan berat, faktor dia lah jisim. Okey, definisi operasi bagi inertia. Okay, inertia kalau kait kat soalan ni jangan jawab macam cikgu jawab tadi. Inertia ialah kecenderungan satu jasad untuk mengekal keadaan sama ada dalam keadaan bergerak ataupun berguang. Itu tak boleh lah walaupun itu maksud inertia. Dia kena kaitkan dengan ni, masa yang dia ambil untuk body ni, boleh ubah bergerak balas dalam eksperimen tu. Kena kaitkan. Jadi kita kena kaitkan lah. Kita jawab yang masa yang lama ni lah. Sudah. Okey, definisi operasi bagi inertia ialah masa yang dia ambil untuk body ataupun objek berhenti berayun. Itulah dia inertia dalam konteks eksperimen ni. Inertia ialah parameter dia masa. Masa yang dia ambil untuk body ataupun objek berhenti berayun. Dikaitkan dengan ayunan tadi. Itu jawapan dia lah. 5 markah Okey, soalan nombor 3 Seorang murid menjalankan kajian tentang kesan fosforus ke atas pertumbuhan pokok orkid. Dia menggunakan kaedah aeroponik. Bukan hidroponik aeroponik dengan menyembur larutan baja berbeza pada orkid P dan orkid Q 2 kali seminggu. Okey. Dan rajah 3 menunjukkan keputusan selepas 2 bulan. Adakah cikgu tertinggal dia punya rajah 3 tu? Okey. Okey rajah 3 ni gambar tu lah gambar pokok orkid tu
Jadi pokok orkid tu kalau tengok P tu sihat, dia bunga dia besar, akar dia pun besar ya. Yang tu pun sihat ya. Kalau pokok orkid Q tu bunga dia kecil, akar dia kementok sikit ya, kecil ya. Jadi ada masalah ya. Dia semua baja berbeza kat P dengan Q. Okay, apa hipotesis kita kalau kita tengok kat situ ya? Kita boleh nampak lah bergambar tu siapa yang subur, siapa yang tumbuh dengan baik. Hipotesis dia mesti ada kaitan dengan boleh ubah bergerak balas ataupun hasil daripada eksperimen ni ya. So idea dia pokok orkid memerlukan ya, sebab dia kata tentang fosforus. Kita cerita pasal fosforus lah. Pokok orkid memerlukan kehadiran fosforus untuk tumbuh pertumbuhan yang sihat ataupun subur. Kenapa kait dengan fosforus lah? Sebab di sini soalan ni dah kata dah menentukan kesan fosforus. Fosforus adalah di antara nutrien yang diperlukan dalam skala yang besar. Kita panggil dia makro. Makro ni nutrien diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Kalau mikro, nutrien diperlukan dalam kuantiti yang kecil. Itulah maksud makro. Jadi kat sini fosforus salah satu elemen ataupun nutrien yang diperlukan untuk dia berbunga. Bunga dia besar, akar dia subur. Dia untuk benda-benda yang kita nampak ni lah. Kita nampak benda tu je lah. Tak nampak daun, nampak pertumbuhan daun. Kalau tidak daun ni sikit, banding tak Q kan sikit. Bunga dia kecil. Dia perlukan untuk kesuburan ataupun pertumbuhan yang sihat. Kalau kita nampak kat situ untuk tu lah. Bunga yang besar, daun yang banyak, akar yang sihat, banyak dan sebagainya. So dia lah jawapan dia antara idea lah. Banyak cikgu boleh terima kalau jawapan kamu ada kaitan dengan kesan fosforus untuk pertumbuhan yang subur ataupun sihat. Okey, faktor tetapkan ni pun boleh ubah malar lah kelas. Apa dia malar kat sini? Kalau kamu tengok dua-dua pokok yang sama. Betul tak? Itu antara idea dia. Jenis pokok orkid, dua-dua pokok yang sama. Apa lagi? Masa, saya rasa masa pun boleh terima selepas 2 bulan. Nampak? Dia tu saya ambil selepas 2 bulan. Okay, masa yang dia ambil untuk pertumbuhan pokok orkid. Tapi lebih tepat lagi kat sini jenis pokok orkid. Okey, kan pokok orkid dua-dua pokok orkid. Nampak? Itu lebih tepat lah. Jawapan lain tu kita akan terima kalau dia melibatkan parameter yang boleh diukur Okey, maklumat berikut menunjukkan 3 unsur yang manakah sama dengan kumpulan fosforus. Maksudnya makronutrien. Mana satu makro kat sini? Makro maknanya kuantiti nutrien diperlukan banyak. Dan tentulah nitrogen. Molybdenum dengan boron ni adalah mikro. Nutrien diperlukan dalam kuantiti kecil. Ramalkan apa akan berlaku pada pokok orkid jika murid tersebut menggantikan larutan baja dengan air pahit selama 3 bulan. Nampak ganti air pahit pula. Sebenarnya berbaja Dan tentulah pokok jadi apa? Dia akan terbantut, akar jadi sedikit, daun jadi kecil atau tiada bunga. Jadi bila cikgu buat slash lah, maknanya mana-mana boleh diterima. Okey, tumbuhan terbantut. Tumbuhan jadi akar sikit, tumbuhan jadi daun kecil, tumbuhan jadi tiada bunga. Boleh diterima semua tu. Banyak idea boleh terima. Jangan kata saya tak tahu nanam cikgu. Fikirlah secara logik. Kita dah jawab, kita dah belajar soalan macam ni. Kamu berbuah tak berbaja. Macam kamu lah hari-hari makan, minum, makan biskut kering je. Mana nak besar mana nak sihat Ataupun makan nasi dengan kicap je. Mana maka kamu kuah kering je lah. Tak ada langsung berisi macam itulah. Tak ada nutrien. Okay, anda tinggal sebuah konsepuri tanpa kawasan bertanah untuk menanam sayur. Namakan kaedah lain. Ini orang tak ada tanah, semua orang tahu. Dah tentulah kaedah hidroponik. Tadi aeroponik. Ini hidroponik. Hidroponik ni orang tak ada tanah, boleh. Kawasan rumahan yang bertingkat, flat, kondo, mana ada tanah. So dia orang kena guna kaedah tanpa tanah, dia panggil hidroponik. Dia ada medium lain yang boleh kita gunakan. Banyak. Ini banyak orang tunjuk dalam video. Okey, habislah 5 markah. Kita pergi soalan seterusnya. Okey, yang ni tentang PA sebatang sungai mengikut jarak dari sebuah kilang. Dia bagi jarak kilang daripada 10 hinggalah 30 dan nilai pH air dia.
Jadi daripada jadual, lukiskan graf. Jadi kelas bila sebut graf, titik dan garis. Dia tak sebut lah lukis graf titik dan garis. Tak ada lah kelas. Graf ni kamu kena faham bila orang sebut graf je, dia ada titik, dia ada garisan. Sama ada garisan tu lurus, guna pembaris, ataupun garisan tu membengkok. Yang tu jangan guna pembaris. Tengok garisan kelas. Kalau lurus, wajib guna pembaris. Tapi kalau nampak dia bengkok macam tu, tak payah guna pembaris. Kalau buat pembaris, salah pula. Dia tak nak macam tu. So kena pandai tengok titik tu. Jadi janganlah buat chataba, janganlah buat histogram. Ada yang buat macam tu. Ada beberapa orang. Maksud tak faham. Kalau dia kata lukiskan carta palang, barulah chataba. Lukiskan carta lah. Lukiskan histogram. Adik-adik carta lah juga tu. Setengah tu tulis carta palang. Betul kelas. Kalau dia kata lukis graf, titik dan garis. Kamu ada dua je. Sama ada dia titik dan garis, itu graf ataupun carta bar. Dua tu je. Carta bar histogram tak kisah mana-mana. Rapat atau berdekat tak ada masalah. Okey, jadi jawapan dia inilah, ada titik, ada garis. So markah dekat mana? Dia dua markah ni kelas. Okey, semua titik betul. Tak ada salah satu je. Kalau salah je, tak diterima kelas. Semua titik betul, satu markah. Dan oleh kerana graf ni lurus, guna pembaris. Jangan pula kamu buat macam tu. Salah lah Tak tahulah kalau kamu pandai, malu pandai melukis buat gitu. Kita tengok balik garisan kamu Ya, kalau bengkok-bengkok tu tak terimalah sedap dia. Sebab dia mesti garisan tu licin dan lurus. Sebab yang ni titik dia lurus. Kalau dia tak lurus, dia bengkok, kita nampak garisan tu bengkok. Jangan nampak sketch. Sketch tu maksudnya ada banyak garisan Itu orang melukis tak nak. Markah dalam tangan. Senang kelas macam buat matematik je. Matematik yang mudah. Dengan matematik takut pula Okey, daripada graf nyatakan hubungan antara jarak kilang dengan nilai pH sungai. Nampak kelas daripada graf ke, daripada jadual ke. Nampak semakin jauh jarak kilang ni, semakin bertambah nilai pH dia. Kan tak tahu nak jawab pula, senang sangat daripada jadual Semakin ikutlah, yang ni tulis semakin dekat kedudukan kilang, semakin rendah nilai pH air sungai. Boleh? Ataupun semakin bertambah kedudukan kilang, semakin tinggi nilai pH. Mana-mana kita terima. Tak ada masalah. Jangan tulis untuk mengkaji. Ada orang jawab untuk mengkaji. Tolonglah kelas. Itu jawapan budak tak sekolah. Betul lah kamu tak pergi sekolah, tapi kamu belajar kelas PDPR yang ni kamu dah belajar daripada menengah bawah lagi. Daripada sekolah rendah lagi nak jawab hipotesis pun boleh ubah ni. Jadi janganlah macam orang tak bersekolah padahal kamu sekolah senang je. Okey, didaksikan hubungan antara jarak kilang dengan keasidan sungai. Maknanya kamu ceritalah kenapa dia jadi gitu. Semakin dekat kedudukan kilang, nak cerita bahawa pH ni kelas, semakin kecil nilai dia semakin tinggi. Jangan kamu salah faham pula Maknanya pH kalau asid 1 hingga 6 nilai dia kan. Okey, mana yang berasid, sangat berasid? Yang bawah. Ni kamu dah belajar menengah bawah. 1, 2, 3 sangat berasid. 1 paling tinggi lah. pH ni semakin kecil nilai dia, semakin tinggi keasidan dia. 7 neutral. Sebab tu kata 1 hingga 6. Bila dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tu keasidan dia kurang. Berbanding dengan alkali, alkali pula nombor dia antara 8 hingga 14. Alkali semakin tinggi nombor dia, semakin tinggilah kealkalian dia. Itu alkali. Maknanya paling tinggi 14. Bukan 6. Bukan 9, 7, 8. Bukan 8. 8 tu rendahlah keakalian dia. Akali ni ikut nombor. Semakin tinggi nombor dia, kalau 14, semakin tinggi keakalian dia. Kalau asid, dia songsang. Semakin kecil nilai dia, semakin berasid. Itu kena faham Sebab tu dia kata semakin dekat kedudukan kilang, semakin berasidlah air sungai. Semakin tinggilah keasidan dia. Ataupun kita nak kata semakin jauh kedudukan kilang, semakin rendah keasidan air sungai. Tapi ramai keliru ni sebab dia ingat nombor 1, 2, 3 tu mana 6 tu paling tinggi. Itu salah. Yang itu untuk alkali. Tolong ingat betul-betul. Catat siapa yang masih lagi confused. Ni cikgu beritahu pasal keasidan dan kealkalian. Ini pun kamu belajar menengah bawah. Tak apa, tak ingat, cikgu dah beri ingatkan. Tolong take note. Okey, punca pencemaran air sungai kalau dah kilang kelas, dah tentu sisa dia lah. Sisa industri ke dalam sungai. Yang ni ramai boleh jawab lah. Okay, total 5 markah. Juga saya habis dah bahagian A. Okey, kita masuk bahagian B. Bahagian A, soalan mengeksperimen. Semua pasal eksperimen
Jadi semua yang kamu dah belajar KPS, infradipotesis, ya. Tujuan tak ada, pun boleh ubah, ya. Macam mana nak buat graf, ya. Macam mana buat carta bar, ya. Apa lagi, definasi operasi, semua-semua tu lah, hubungan, itu KPS kita panggil. Kamu dah tahu dah benda tu kelas, cuma mungkin masih lagi sama-sama ataupun kurang je lah. Ni cikgu terangkan, kita akan ulang banyak. So ingat bahagian A 20 markah, insya-Allah semua orang boleh skor dapat full mark, ya. Berdasarkan kefahaman kamu, bukan tiru kelas. Okey, bahagian B ni dia konsep. Memang kena tahu konsep. Tapi ada juga idea macam nak jawab berdasarkan apa yang dia bagi, ya. Rajah ke, gambar ke, ya. Jadual ke, kita tengok. Okay, ni 38 markah. Dia ada 6 soalan. Dulu 5, sekarang 6, ya. Wajib jawab juga. A jawab, wajib jawab. B wajib jawab. Okey, rajah skema pada rajah 4 menunjukkan jantina anak bagi manusia. Tuliskan genotype bagi anak S dan T. Soalan ni dah membantu kelas. Tu cikgu kata gambar banyak membantu, ya. Dia dah bagi bapa 44XY, ibu 44XX. Okey, bila dia pecah ni sebenarnya dia alami satu proses dipanggil meiosis. Meiosis kan sel anak dia separuh daripada sel induk. Hanya berlaku pada gamet sistem pembiakan kita. Jadi dia bagi dua lah. Kalau ayah dua-dua tambah X, dua-dua tambah Y. Ibu dua-dua tambah L lah, dia ada dua. Itu kita panggil gamet, ya, berlaku pada sistem biakan kita. Dan bila berlaku satu lagi proses dipanggil persenyawaan, maka dapatlah 4 anak ni. Jadi kalau tak tahu sangat, tengok je anak panah ni. Ya. So yang S ni daripada mana datang dia, kita cantumkan seperti 44 tambah X yang pertama ni lah. Begitu juga dengan T. So idea dah ada dah kelas, dia dah bagi dah, tinggal nak masukkan je. Jadi jangan kata konsep salah, susah, ya. Dalam gambar, dalam soalan pun dia ada banyak membantu. Jadi tengok betul-betul, ya. Kalau cikgu soalan macam ni, cikgu cukup minat, ya. Tak ada gambar pun cikgu minat sebab soalan yang ni tak tahulah, bagi cikgu dia mudah sebab dia ada anak panah. Benda tak perlu kita ingat, sebenarnya benda untuk kita faham saja, ya. Okey, genotype bagi anak S dan T. Genotype ni kandungan genotik, kandungan gen kelas. Inilah 44 tambah S, ya. So S dengan T, ya, kandungan genetik anak dia tu. 44 tambah XX ke 44 tambah XY. Itulah dipanggil genotype. Okey, kalau S, ni nampak ni. 22 tambah X tambah 22 tambah X. So 44 tambah X lah. Okey, kalau T, nampak T gabungan 22 tambah Y dengan sebelah je 22 tambah X. So dia jadi 44 tambah XY. Itulah T. Cikgu ambil daripada anak panah dia ni. Ya, bagi yang kurang faham untuk rajah skema ni lah. Tapi sebenarnya senang je, ya. Ayah dengan ibu yang dikacuk, jangan kacuk ayah dengan ayah. Dan setiap satu ni dia akan kacuk masing-masing. So dia akan jadi 2, 4 lah. Okey. Jadi kalau kita tengok S ni kita tahu dah. XX ni perempuan, XY ni lelaki, ya. Jadi siapakah yang menentukan jantina anak? Okey, kalau kamu tengok yang beza siapa? Ayah kan? So ayah lah. Itu sperma ayah. Dia ada nama dia lah, sperma. Dia sebut ayah ya, salah. Sebab dalam ayah, sistem biakan ni ialah sperma. Kalau ibu, ovum, ya. Dalam ovari. Okey, ni soalan dia. Tak susah pun, ya. Okey, berapakah bilangan kromosom yang dapat dalam zygote manusia kelas? Berapa? 46 lah. Macam mana cikgu? Kalau tengok sini pun 44 tambah XX. 44 ni sel kromosom kita, ya, sel kromosom asas, ya, sel badan kita. XX dengan XY ni pembiakan. So 44, 45, 46. XX tu kan ada 2. Jadi itu cara nak kira lah kalau tak tahu kan. Okay, sebenarnya ingatlah manusia 46. Binatang tak semesti 46, ya. So manusia 46. Zygote tu anak, ya, kamu masih kecil dalam kandungan, ya. Nyatakan kebarangkalian untuk mendapat anak perempuan. Okey, kalau kamu tengok ni sama banyak ni. Ni XX. Yang S ni XX. Okey, T ni XY. Sebelah dia pun XY. Maknanya 50-50. Ya, 1:1. Sama banyak. Tu orang panggil 50-50, ya. Dua lelaki, 2 perempuan. Jadi satu-satu lah nisbah dia. Ya. So, 1:1 ataupun 50% kalau kita sebut persen. Kenapa kamu buat 2:2 saya buat salah? Sebab kamu tak kecilkan nilai. Dia kena kecilkan nisbah tu. Ada ramai buat 2:2. Okay, 2:2 tu betul. Kecilkan lagi. Jadi dia jadi 1:1. Maknanya kamu matematik tak habis. Belajar tak habis. Kena belajar habis. Nisbah tu kena yang
terkecil dia. Tulis nisbah boleh, tulis persen boleh. Okey, apakah kepentingan proses J? Proses J tadi apa? Proses J, kita sebut tadi tak? Okey, proses J ialah meiosis. So meiosis, kita tahu untuk menghasilkan gamet, ada fungsi lain dah, ataupun menghasilkan variasi. Sebab tu kita ni tak sama antara satu sama lain walaupun adik-beradik. Variasi. Kita ambil sikit kulit gelas ayah kita ambil sikit mata ibu kita yang bulat, kita ambil sikit hidung ayah kita yang mancung, macam itulah. Kita hidung mancung, adik kita hidung penyet. Ikutlah siapa dia ikut kan. Saya mungkin ikut ayah saya adik saya mungkin ikut belah ibu saya macam itulah. Saya tinggi, saya ikut belah ayah saya. Adik-beradik saya rendah ikut belah ibu saya. Saya 4 adik-beradik. Saya seorang je kategori tinggi lah walaupun tak tinggi mana tapi tinggi. Tapi adik-beradik saya 3 orang lagi semua ikut ibu. Ibu saya rendah. Memang rendah-rendah. Jadi nasiblah gen mana kamu dapat itu dipanggil variasi. Okey. Tadi semua 6 markah 6 1, 2, 3 6 betul. Okey, setiap soalan dia lebih kurang 6 Okey, 6 rajah 5 menunjukkan proses klinikal di atas seorang pesakit yang perlu dispesifikkan. Kan baru dia cucuk vaksin ni kan. Okey, sebelum cucuk kan misi akan sapu something. Apa dia sapu tu? Kenapa dia perlu sapu kan? Tujuan dia yang disapu tu lah alkohol kelas. Sejenis alkohol, kamu rasa dia berangin je Okey. Apa tujuan bubuk alkohol? Tak bubuk tak boleh ke cikgu? Ada sebab lah. Okay, lepas tu ditanya apakah tujuan bahan itu disapukan sebelum kamu disuntik. Okey, ada tujuan di kelas supaya mensterilkan kawasan yang hendak disuntik. Maknanya kita bunuh secara bahasa kasar dia lah tapi jangan jawab macam tu dalam exam. Kita bunuh kuman sekeliling dia. Sebab kita ni dikelilingi oleh bakteria Bakteria lah, virus dia tidak mudah masuk dalam badan kita dalam kelas. Yang ada banyak sekeliling kita ialah bakteria tapi dia tak membahaya sebab badan kita ni penuh dengan sistem pertahanan. Hidung kita pun penuh dengan bulu. Bulu tu sebenarnya untuk pertahanan kelas. Tak mudah benda masuk kecuali terlampau halus lah macam virus Jadi tujuan dia mensteril. Mensteril ni bahasa mudah dia membunuh ataupun basmi kuman. Tapi jangan jawab gitu dalam exam jawapan dia ada ayat dia, ada perkataan dia. Mensterilkan. Kita nak bunuh segala mikrob yang ada. Kalau jawab mikrob dia terima. Jawab kuman tu cikgu tak terima lah kelas. Sebab kamu dah tingkatan 5 masih lagi salah. Jadi mensterilkan kawasan nak suntik. Kita nak semua mikrob yang ada di keliling kat badan kita memang ada keliling kita mati. Nanti sebab bila dicucuk kelas, darah, ada lubang dia mudah masuk lah. Itu sebab dia. Ini jawapan dia yang betul. Kalau kamu kata membunuh mikrob yang ada, membunuh bakteria yang ada sekeliling, cikgu terima. Kalau membunuh kuman, cikgu tak terima Okey, apakah berlaku sekiranya tidak dilakukan sebelum kita suntik? Kalau tak buat, masalah lah. Sebab ni cikgu cakap tadi. Mikroisma di kawasan suntik, dia boleh masuk melalui darah, melalui suntikan dan boleh menyebabkan jangkitan penyakit. Sebab itu jarum kelas sekali je kita guna. Tak boleh banyak kali kita guna. Sebab kalau kamu guna banyak kali, habis. Dia akan menyebabkan masalah. Jadi itu kamu kena ingat, memang kena bubuh. Sterilkan dulu. Tidak dia boleh masuk. Sebab tu jarum guna sekali. Orang yang berkongsi jarum dulu-dulu isap dadah memang mudah kena penyakit. Penyakit apa? AIDS lah. Itu penyakit paling ditakuti. Okey, berikan satu situasi lain di mana bahan dan prosedur di atas sesuai digunakan. Maknanya masa bila lagi kita akan sapu alkohol tu. Okey, masa bila? Biasanya masa kita luka tak? Untuk bersihkan tangan. Betul lah sekarang yang kamu ambil tu kelas hand sanitizer tu sejenis alkohol. Okey, betul kalau luka kita dah cuci luka kita sterilkan dulu. Betul. Betul kita buat luka. Betul? Cikgu terimalah kalau kamu kata luka Okey, nyatakan contoh bahan lain yang fungsi sama macam alkohol tadi. Okey, dia ada nama dia kelas iaitu acriflavin nama dia. Dan satu lagi ialah povidone. Ni kamu kena google lah sikit apa dia bahan-bahan yang nama sama ataupun ada ubat luka ke ada ubat kat rumah kamu ke, kamu boleh tengok So total markah semua 6 Tengok soalan nombor 7. Rajah 6 menunjukkan sebahagian daripada kita nitrogen. Apakah yang diwakili oleh W? Jadi soalan ni kelas, soalan tentang kita nitrogen
Jadi soalan kita nitrogen ni kelas, kalau kamu tengok sepatutnya belah kanan ni anak panah dia ke bawah. Okey, belah kiri ni anak panah dia ke atas. Jadi ada kesilapan dalam gambar rajah lah. Jadi kita nitrogen kita ingat balik untuk dia pergi ke bawah ni kelas menjadi ion nitrat, dia ada satu proses dipanggil proses pengikatan nitrogen. Oleh siapa? Nama bakteria dia sama dengan proses iaitu bakteria pengikat nitrogen. Dia masuk ke dalam tanah dia dalam bentuk ion nitrat, barulah boleh diserap oleh protein tumbuhan. Tumbuhan akan ambil maka jadi protein dia, maknanya dia jadi daun, akar, batang, bunga dan sebagainya. Bila dia membesar dimakan oleh W lah. W ni adalah haiwan. Sebab tu jawapan dia protein haiwan. Okey, daripada sini kita akan dia jadi sebatik amonia ni maksudnya mati. Proses dia dia mati, dipanggil proses penguraian lah ataupun bakteria oleh bakteria penguraian, bakteria dan kulat. Okey, daripada sini dia jadi nitrit. Okey, oleh siapa? Proses penitritan oleh bakteria penitritan. Inilah daripada amonia jadi nitrit, nitrit jadi nitrat. Okey, daripada sini sepatutnya anak panah dia ke atas. Iaitu dipanggil proses pendinitratan oleh bakteria yang nama sama dengan dia, pendinitratan. Okay, sebab tu nama bakteria dia nama sama proses. So untuk X, bakteria pendinitritan yang ni, dan untuk Y, bakteria penitritan. Sebab apa? Nitrit nak jadi nitrat ni proses dia penitritan. Kalau daripada nitrat ni nak kembali ke udara dia panggil pendinitritan. Nama bakteria dia sama. Jadi ada kesilapan di segi anak panah daripada ion nitrat nak pergi ke udara. Sepatutnya anak panah dia ke atas. Dia tak boleh dua-dua anak panah ke bawah ni. So ini adalah kesilapan pada soalan ni lah. Jadi sebab tu jawapan kamu cikgu terima berdasarkan apa yang kamu jawab daripada gambar ni. Okey. Ini jawapan yang sebenar dan cikgu nak beritahu soalan ni sepatutnya anak panah dia ke atas. Okey, namakan dua kepentingan kita nitrogen. Banyak kamu boleh tulis, antaranya mengekalkan kandungan nitrogen dalam udara dan yang seterusnya mengekalkan kesuburan tanah. Jadi kita nitrogen terdiri daripada beberapa proses. Okey, manakah yang terlibat dalam kita nitrogen? Kalau kat sini dah tentulah penitritan. So total markah 6 lah. Okey, seterusnya rajah menunjukkan proses penghasilan amonia dalam industri. Okey. So kat sini kita tengoklah proses dia dia ada kebuk penyejukan dan akhirnya jadi amonia lah. Di sini ada mangkin, dia ada suhu dia Okey, namakan proses untuk menghasilkan amonia dalam rajah 7. Okey, yang kamu belajar proses apa? Dan tentulah proses Haber. Disebut Haber boleh Okay, namakan gas P dan gas Q. Dia ada dua campuran gas untuk menghasilkan amonia iaitu gas nitrogen dan gas hidrogen pada nisbah yang tertentu. Itu kena ingatlah nisbah berapa satu nisbah 3. Siapa satu, siapa 3. Ingat dia punya amonia punya simbol NH3. N tu nitrogen 1. Hidrogen tu 3. So 1 nisbah 3 1 nitrogen, 3 hidrogen. Okey, nyatakan satu keadaan sesuai untuk penghasilan amonia yang optimum, yang banyak yang maksimum lah dalam keadaan suhu yang sesuai iaitu suhu 450 hingga 550 darjah Celsius ataupun selain daripada itu kita nak tekanan yang sesuai 200 atmosfera, ATM tu atmosfera dan mangkin dia ialah sebuk besi. So mana-mana satu 3 ciri ni kita terima. Dan 3 ciri inilah yang kita perlukan untuk menghasilkan amonia yang optimum. Suhu dia 450 hingga 550 darjah Celsius, tekanan digunakan 200 atmosfera, mangkin digunakan sebuk besi. 3 ni memang jawapan dia kelas. So mana-mana kita terimalah sebagai satu markah. Kenapa kita nak ada mangkin? Kita tahu mangkin ni kelas, semua orang kena tahu, kena ingat. Mangkin ni dia mempercepatkan kadar tindak balas. Ada jawab meningkat tindak balas, tu salah. Dia bukan meningkat, dia mempercepatkan. So yang tu tak diterima Yang nyatakan kegunaan amonia sangat banyak, antaranya sebagai baja urea,
asid nitrik, bahan pencuci, ya, bahan letupan, macam-macam boleh kita timbang, banyak ya. Habis soalan ni. Okey, kita pergi pada soalan 9. Okey, Rajah menunjukkan contoh invertebrata. Sistem sokongan untuk haiwan-haiwan ini adalah rangka luar. Okay, nyatakan satu fungsi sistem sokongan rangka luar ini. Okey, iaitu udang karam dengan ketam. Ya. Okey, kenapa? Nyatakan fungsi dia untuk menyokong berat badan dia lah ataupun mengekalkan bentuk badan. Bentuk badan dia mana berubah sebab cengkerang kat luar tu sangat keras, ya. Okey, itu fungsi dia. Seterusnya, kenapa zirafah ni kena kangkang, ya, nak minum air. Itulah maklumlah tinggi sangat, ya. Jadi tujuan dia kangkang, ada dua markah, maksudnya kenapa dia kangkang dan sebab dia, ya. Dia kangkang bagaimanakah nak minum air, sorry, ya. Apa yang dia perlu buat, kangkang tu apa dia perlu buat, ya. Okay, jadi macam mana dia nak minum air? Pertama, dia kena kangkangkan kedua-dua kaki dia. Kaki depan dia, ya. Itu satu markah. Dan kenapa dia kangkang? Untuk menambahkan luas tapak dia. Baru dia boleh minum air. Itulah maklumlah tingginya saya ni, ya. Okey, seterusnya. Rajah 8.3 menunjukkan dua haiwan yang berlainan. Bagaimanakah buaya dan kura-kura mengekalkan kestabilan dia, ya. Jadi kalau kita tengok dua-dua ni rendah, ya. Jadi apa dia buat? Dia mempunyai pusat graviti yang rendah, ya. Ramai kata dia kangkang. Dia tak perlu kangkang pula, dia sebenarnya besar. Itu kamu nampak dia terkangkang. Sebenarnya dia tak kangkang macam zirafah tadi, ya. Cuma dia rendah. So bila dia rendah, maka pusat graviti dia rendah, ya. Okey, tulang berongga lebih kuat daripada tulang padat. Yang ni siapa yang sempat buat eksperimen tahun lepas lah. Ini tidak tampak, ya. Jadi anda dibekalkan 2 penutup kotak, kertas A4, pita selofan, gunting. Disuruh reka bentuk model, ya, model A dengan model B menggunakan bahan-bahan tersebut. Mana satu model untuk tulang yang padat, satu lagi untuk tulang berongga. Maknanya dari segi gulungan kertas je lah kelas. Kalau padat kamu buat penuh lah. Kalau berongga tu dalam tu masih ada ruang-ruang kosong. Jadi yang belajar dengan cikgu memang dah buat eksperimen ni dan memang kita berjaya pun buat eksperimen ni. Yang padat dengan yang berongga, apakah hasilnya? Kita dah buat, ya. Cikgu dah buat eksperimen tahun lepas. Dan kita berjaya, ya, buat meja yang kukuh dan kuat, ya. Okey. Jadi macam mana meja tu? Inilah bentuk meja dia. Ya, ni yang kamu buat tahun lepas. Kita guna penutup kotak, dengan bawah tu adalah kertas yang kita gulung. Okey, silinder berongga, maknanya kita kurangkan kandungan kertas dia. Silinder padat, kita buat penuh lah, padat-padat betul lah. Ya, jadi kamu lukis dua-dua gambar ni dan berlabel, ya. Okey, untuk dapat markah, lukis dua meja ni, satu markah. Okey, labelkan silinder berongga dengan padat, satu markah. Dan satu lagi, label silinder yang padat. Okey, markah dia lain-lain, ya. Okey, lukis meja ni, satu markah. Okey, kamu label silinder padat ni, satu markah lagi. Okey, kamu label silinder berongga ni, satu markah. So, 3 lah. Siapa buat macam ni, dapat 3 markah untuk soalan reka cipta. Kita dah buat dah kelas, memang kamu boleh buat benda ni, ya. Dan kita dah tengok dah tulang manakah yang kuat, ya, yang boleh kita letak buku tinggi, ingat kalau lepas kita dah buat, ya. Dan kita dah berjaya, ya, menghasilkan meja yang kuat. Cuba ingat balik apa yang kita lakukan pada tahun lepas, ya. So ni 3 markah lah untuk soalan ni, ya. Okey, soalan yang ke-10, dia bagi gambar rajah atom, radikal bebas dan antioksidan. Ada atom yang sihat, ada radikal bebas yang musik dan antioksidan, ya. Relax, ceria, ya. Okey, berdasarkan rajah 9, apakah radikal bebas? Ingat balik, radikal bebas ialah atom ataupun molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom ataupun molekul tidak stabil dan cenderung untuk menyerang atom lain. Apakah pula fungsi antioksidan? Ini fungsi dia. Sebatan kimia yang diperlukan oleh badan kita untuk melambat atau menghentikan proses pengoksidaan. Okay, ataupun jawapan lain, bertindak balas dengan radikal bebas, ya, menghasilkan sebatan yang lebih stabil dan menghentikan proses pengoksidaan. So, kalau ada idea ni, cikgu terimalah, ya, apa maksud pengoksidaan, ya. Apakah maksud
Soalan tadi tentang antioksidan ya. So kita terimalah apakah jawapan yang kamu jawab, ya, ada tak isi dia ya. Sama ada melambat atau menghentikan proses pengoksidaan ataupun menghasilkan sebatan lebih stabil bagi menghentikan proses pengoksidaan. Pengoksidaan ni dia bertindak balas dengan sel-sel yang ada ya, sel-sel udara, sel-sel badan kita dan sebagainya. Antioksidan ni boleh dihasilkan secara semula jadi oleh badan kita atau daripada sumber luaran. Nyatakan satu antioksidan daripada sumber luaran dan bagaimana ia melindungi badan kita. Macam mana kita nak dapatkan antioksidan untuk menghadapi radikal bebas yang memang banyak sekeliling kita ni ya. Contoh pencemaran lah, dia boleh menyebabkan radikal bebas yang ganggu sistem normal kita yang sihat ya. Antaranya kita ambil vitamin C daripada buah-buahan, ya, vitamin E daripada sayur-sayuran, ya, beta carotene ini banyak dalam carrot, ya, lutein, ya, lycopene, ini semua kita boleh ambil daripada buah-buahan dan sayur-sayuran, ya. Kita boleh ambil secara semula jadi kelas, ya. Kalau kamu tak sempat makan baru kita ambil dalam bentuk kapsul, tapi tidak digalakkan. Lebih baik ambil yang semula jadi yang kita makan seharian, ya, sayuran, buah-buahan, ulam-ulaman. Okey, bagaimana dia melindungi? Dia melindungi sel badan kita daripada kerosakan ataupun dia merupakan barisan pertahanan terhadap risiko mendapat sesetengah penyakit. Jawapan lain diterima juga, melindungi badan daripada penyakit. So cara dia melindungi tu satu markah lah. Yang kamu nyatakan sumber luaran antioksidan tu satu markah. Betul vitamin C ke, vitamin E ke, mana-manalah yang cikgu senaraikan tu. Slash tu maksudnya diterima. Okey, bawah tu dia bagaimana dia melindungi. So 2 markah untuk soalan ni ya. Kita dah berapa markah dah? Dah 4 dah. Okey, seterusnya macam satu lagi soalan mereka cipta juga. Pengoksidan makanan berlaku bila makanan terdedah pada udara. Nak tahu tengok pengoksidan kelas, tengok apple sudah. Kita potong je sekejap dia dah jadi warna perang. Itu maknanya dia bertindak balas di udara. Kenapa begitu? Sebab dia sangat banyak mengandungi zat besi. Besi kan mudah berkarat bila bertindak balas dengan udara. Nampak ya, bertindak balas dengan air banyak udara ya. Jadi begitulah makanan kita ya. Apple memang antara makanan yang bagus, sangat tinggi zat besi, bagus untuk pengaliran darah kita ya. Jadi dibagi di biji apple, air garam, jus limau. Ni macam kita buat jus, kita buat jeruk lah, senang cerita ya. Bentuk eksperimen. Nampak macam susah tapi benda tu simple je kelas ya. Jadi 2 biji apple, 2 biji air garam, jus limau. Okey, mana satu buah air garam, satu lagi buah jus limau ya. 3 bika tu satu lagi sebagai alat kawalan saja. Lepas tu dia bagi 3 bika. So apple tu bagi 3 ya. So inilah idea dia ya. Satu bekas ya, kita letak air, apple dalam air. Satu bekas apple dalam air garam. Satu lagi bekas apple dalam jus limau nipis. Mana bagi kerat apple 3 sebab tu dia bagi 3 bekas ya. 3 bekas tu masuk 3 tempat kita nak letak. Ya. So bagikan 3, letak setiap bekas tu apple. Satu kita letak air, apple tu direndam dalam air, satu lagi rendam dalam air garam, satu lagi rendam dalam jus limau nipis. Pastikan kamu label kelas. Baru dapat markah ya. So markah dia kat mana? Okey. Lukiskan, bukan 2 apple sorry ya. 3 apple ya. 3 apple dalam mangkuk. Mana dalam air garam, jus limau nipis. Okey, labelkan air garam. Okey, satu markah. Okey, labelkan jus limau nipis satu markah. Untuk air ni sebagai radas kawalan je. Okey, kalau kamu buat 2 ni pun dah diterima. Tak ada dalam air ni. Air ni kita panggil radas kawalan. Nak tengok kalau tak bubuh dalam air garam ataupun jus limau nipis apa berlaku. Okey, itu sebenarnya lah ya. So kita tengoklah proses pengosidaan mana yang cepat, mana yang lambat. Dalam apa yang lambat. Okey, ni macam kamu buat jeruk lah. Ya. Buat jeruk bubuh dalam air garam. Dan tentu dia tahan lama, dia tak rosak ya. Berbanding kita biarkan terdedah ataupun letak dalam air biasa sahaja ya. Okey, 3 markah lah untuk eksperimen. Bukan eksperimen, untuk soalan reka cipta sebenarnya. Reka cipta apa tak susah pun ya. Yang biasa kita buat dalam kehidupan seharian kita berdasarkan konsep yang kamu belajar ya.